Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 202 dan 203 dalam membincangkan kalam Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau, wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama jaa fil athari. Dan kami meyakini disyariatkan menyapu ke atas kedua khuf ketika dalam musafir, dalam keadaan safar dan hadar, seperti mana ianya disebutkan dalam athar. Sapu atas khuf ketika safar 3 hari 3 malam, dan ketika hadar 1 hari 1 malam. Seperti mana kita sebutkan pertemuan yang lalu, masalah sapuan di atas khuf ini pada asalnya merupakan masalah fiqh, dan sampai sekarang ia masalah fiqh. Namun dimasukkan dalam kitab-kitab akidah bertujuan untuk membezakan antara ahli sunnah wal jamaah dan ahli bid'ah. Kitab akidah kadang-kadang membicarakan tentang rukun iman pertama sampai rukun iman yang ke-6. Kadang-kadang dimasukkan sekali semua jenis perkara ghaib. Kadang-kadang kitab yang lebih luas itu ditambahkan dengan jawapan-jawapan balas terhadap syubhat-syubhat ahli bid'ah. Dan kadang-kadang tajuk yang lebih luas lagi bincangkan tentang persoalan-persoalan fiqh yang membezakan antara ahli bid'ah dan ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang dibicarakan berkaitan dengan akhlak ahli sunnah dan selain ahli sunnah wal jamaah. Perbincangan ini bergantung pada penulis, kerana soalan yang dibincangkan oleh mereka berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan aspek-aspek yang berkaitan. Sapuan atau khuf diriwayatkan secara mutawatir dalam sunnah Nabi SAW. Dan Syekh kata, kerana minggu lepas ada beberapa tempat yang ada KIV kan sementara untuk rujukan kerana tak sempat nak semak. Okay. Syekh berkata pada muka surat 202 beliau kata, mereka yang telah meriwayatkannya, iaitu meriwayatkan sapuan atas khuf dan meriwayatkan cara wuduk Nabi SAW. Mereka yang telah meriwayatkan selepas mereka ramai bilangannya, lebih ramai dari bilangan yang meriwayatkan lafaz ayat ini. Lafaz ayat iaitu lafaz ayat suratul Ma'idah.
Apa maksud kalam di sini setelah saya rujuk? Maksudnya perawi yang meriwayatkan cara wuduk Nabi SAW dan sapuan khuf lebih banyak berbanding dengan perawi yang meriwayatkan cara wuduk berdasarkan ayat Al-Quran, yang menceritakan tentang perbuatan Nabi, cara wuduk Nabi lebih banyak berbanding perawi yang mengajarkan cara wuduk berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Dan perkara ini dilihat juga kerana Syekh membincangkan tentang periwayatan secara lafaz dan periwayatan secara amal, iaitu tunjuk cara wuduk. Perawi tunjuk cara bagaimana berwuduk mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi secara amaliahnya pula, orang Islam, semua orang Islam mereka berwuduk. Semua orang Islam mereka berwuduk dan mengajarkan wuduk kepada anak-anak mereka. Kita tahu sekarang ni bincang pasal apa? Pasal mutawatir. Berbanding dengan ayat suratul Maidah, ada di kalangan orang Islam yang tak hafal ayat surah Maidah. Mereka meriwayatkan cara wuduk dengan amaliyah daripada Nabi SAW. Lebih banyak jumlah yang meriwayatkan secara mutawatir dengan cara amaliyah ini lebih banyak berbanding dengan yang meriwayatkan cara wuduk mengikut ayat Al-Quranul Karim, beristidlalkan ayat Al-Quranul Karim. Kerana soalan ini kenapa timbul? Sebab golongan Khawarij dan golongan Syiah mereka tak terima pensyariatan sapuan khuf, dan Syiah secara khusus mereka tak terima ayat basuh kaki zuhur dan butun, dari atas dan bawah. Syiah wuduk macam mana? Wuduk macam biasa, sapu muka, tangan, basuh muka, tangan, sapu kepala dan sapu kaki. Tak basuh. Sapu bahagian mana? Bahagian atas. Ibarat ni kaki, mereka sapu sampai pada bahagian atas kaki. Bahagian bawah mereka tidak sapu. Kata mereka berhujahkan ayat Al-Quranul Karim. Jadi golongan Syiah tidak menerima hadis yang mengajarkan cara wuduk Nabi basuh kaki. Mereka kata cukup dengan sapu kaki. Walaupun bukan dalam keadaan khuf, maksudnya hari biasa, mana kaki terbuka, bukan pakai khuf, tak pakai stokin, tak pakai khuf, sapuannya ialah dengan cara nak basuh kaki dengan sapuan sampai ke bahagian atas kaki atau sampai ke bahagian buku lali. Ini cara wuduk Syiah. Rafidah, mereka tak terima cara sapuan yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Alasan mereka, kami ikut Quran. Quran ini mutawatir. Quran ini, kata mereka, cara wuduk ikut Quran dalam suratul Maidah ini caranya mutawatir. Sedangkan cara sapuan yang dalam hadis tidak mutawatir sebagaimana Al-Quranul Karim. Quran lebih mutawatir berbanding dengan hadis. Lepas tu Syekh jawab, Syekh kata, tak. Kalau wuduk cara Nabi diriwayatkan mutawatir, dan kira lebih banyak yang wuduk yang meriwayatkan wuduk cara Nabi sapu lebih banyak. Sebab apa? Sebab semua sahabat, satu hadis mutawatir, hadis kaifiah wuduk mutawatir. Yang kedua,
zaman Nabi semua orang wuduk. Semua sahabat wuduk. Dan mereka wuduk di depan Nabi SAW. Dan semua mereka meriwayatkan cara wuduk secara mutawatir kepada anak-anak mereka. Jumlah mereka yang berwuduk ketika solat, itu semua orang yang berwuduk, semua orang Islam semua yang berwuduk untuk solat. Dan kaifiah itu diriwayatkan mutawatir. Dibandingkan dengan jumlah yang hafal ayat surah Maidah dan beristidlal dengannya sedikit. Ada yang hafal, ada yang tak hafal. Tapi orang Islam pula yang tahu wuduk, semua tahu wuduk. Dan tak ada cara periwayatan dalam mana-mana hadis yang sapu ke atas macam Syiah buat. Jadi kefahaman mereka terhadap ayat itu kefahaman yang salah. Ahli Sunnah wal Jamaah faham ayat berserta dengan sunnah Nabi SAW dan amalan yang hujah-hujah yang Quran yang disebutkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah sesuai dengan ayat Quran, sesuai juga dengan hadis Nabi SAW. Jadi ini yang Syekh kata, jumlah mereka yang meriwayatkan kaifiah wuduk Nabi SAW lebih banyak, lebih mutawatir berbanding dengan jumlah orang-orang yang beristishhad dengan ayat itu sendiri. Walaupun ayat Quran mutawatir, tapi jumlahnya sudah pasti yang mengajarkan wuduk cara Nabi lebih banyak, kerana mereka solat tiap-tiap hari 5 waktu. Sudah pasti mereka akan wuduk tiap-tiap hari. Berbanding dengan mereka nak baca ayat Quran istishhad, tak semua orang hafal. Yang kedua, tak semua orang ajar hari-hari baca ayat Quran ke anak dia. Wuduk secara amaliyah yang diterima daripada Nabi SAW secara mutawatir, dan tak ada riwayat Syiah yang menyebutkan cara Nabi wuduk. Dia tak ada. Mereka terima ayat Quran saja dan faham daripadanya. Dan apa yang dibuat oleh Syiah pada ayat ini, mereka mengambil cara mafhum mereka sendiri. Itu yang kita kaitkan pada pertemuan yang lalu. Maksud kenapa disebutkan jumlah perawi ayat ataupun kaifiah wuduk lebih banyak berbanding jumlah perawi yang meriwayatkan tentang ayat wuduk. Okey. Yang kedua, kita juga kaitkan berkaitan dengan istidlal dengan hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nar. Hadis Nabi. Jadi hadis ini jelaslah bila kita dah faham maksud. Jadi Nabi bersabda wailun, celaka atau neraka, wail lil aqabi, untuk aqab, mata-mata kaki atau buku lali, wa butunil aqdami minan nar, dan juga bahagian bawah tapak kaki. Bahagian tapak kaki, celakalah tapak-tapak kaki dan buku-buku lali yang tak terkena air ketika wuduk dan diancam dengan neraka. Jadi itu yang kita tangguhkan. Jadi ayat itu jelaslah bahawa hadis Nabi SAW ini mengenai diriwayatkan di Bukhari, hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan bahawa celaka bagi buku lali dan bahagian bawah tapak kaki yang tidak terkena dengan air wuduk. Maknanya wailul lil aqabi minan nar, lafaz aqab minan nar sahaja itu berkaitan dengan orang-orang yang menutup buku lali mereka ketika memakai baju isbal. Manakala yang berkaitan hadis ni wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar, ia berkaitan dengan orang yang berwuduk tetapi tidak kena anggota yang wajib mereka basuh. Kita wajib basuh sampai ilal ka'bain, sampai ke buku lali, aqab, sampai kepada kawasan buku lali. Jadi hadis ini berkaitan dengan wuduk. Berkaitan dengan wuduk. Okey. Sambung insya-Allah. Kata Syekh,
Sedangkan jika membasuh kaki itu wajib, maka membasuh keseluruhan anggota adalah satu bebanan yang tidak disukai oleh sifat tabi'i sebagaimana sifat ni terjemahan ni tuan-tuan, kita kena baca Arab dia. Sebab saya dapati masalah-masalah yang detail. Macam mana market masuk ni? Hilang. Terjemahan ada yang beliau skip, yang ada perkara yang tak disebutkan, jadi kita rujuk pada berkitab Arab. Kenapa? Kerana terlalu detail. Bahagian ni perbincangan ilmiah secara detail susah untuk diterjemahkan. Susah terjemahkan, jadi bila terjemahkan tidak semua yang diterjemahkan. Jadi kita cek balik apa yang ada dalam ni. Nak baca pada awal lah supaya nampak lebih jelas. Okey. Telah mutawatir dari sunnah Nabi SAW cara Nabi mengajarkan sapuan atau khuf, dan cara Nabi SAW mengajarkan mengajarkan kaifiah basuh kaki. Golongan Rafidah telah menyelisihi sunnah Nabi yang mutawatir ini. Maka kita katakan pada mereka bahawa sesungguhnya orang-orang yang meriwayatkan cara wuduk Nabi SAW secara qaulan wa fi'lan, dengan meriwayatkan cara qaul dan juga perbuatan, dan orang-orang yang telah mempelajari cara wuduk Nabi SAW daripadanya, dan mereka telah berwuduk secara praktikal di depan Nabi SAW. Nabi melihat mereka, Nabi akur dengan cara mereka wuduk, dan mereka itu sendiri menukilkan kepada generasi selepas mereka. Jumlah mereka lebih ramai berbanding dengan orang-orang yang meriwayatkan lafaz ayat Al-Quran ini. Kerana sesungguhnya orang Islam semua sekali berwuduk pada zaman Nabi SAW, dan mereka tidak belajar cara berwuduk kecuali daripada Nabi SAW. Sesungguhnya amalan wuduk ini bukanlah amalan yang mereka pernah tahu ketika zaman jahiliah. Sebab tu wuduk ni semua diambil daripada Nabi SAW. Dan mereka, iaitu golongan sahabat, telah melihat Nabi SAW berwuduk dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan melihat Nabi wuduk banyak kali yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka juga menukilkan cara wuduk Nabi dengan membasuh kaki mengikut hadis Nabi SAW. Dan sehingga nukilan daripada Nabi SAW tentang cara basuh kaki dan juga cara sapu khuf ini diriwayatkan dengan pelbagai wajah dalam kitab-kitab hadis dan dalam riwayat-riwayat yang sahih dan selainnya. Jadi ada yang sahih begitu banyak, yang tidak sahih pun ada. Sebab itulah cara wuduk ini adalah mutawatir. Kemudian Syekh kata wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nar. Nabi kata celakalah bagi buku lali, mata kaki dan juga tapak-tapak bahagian bawah tapak kaki yang tidak mengenai api neraka, diancam dengan api yang di bawah tapak kaki. Celakalah bagi tapak kaki dan bahagian bawah kaki dihumban atau dibakar dalam neraka. Itu bahagian yang wajib dikenakan atau dibasuhkan tapi tidak dibasuhkan. Okey. Kata Syekh, ma'a anna al-fardha idza kana al-masha zahir al-qadami kana ghasl al-jami'i kulfahu. Ma'a anna al-fardha idza kana masha zahir al-qadami kana ghusl al-jami'a kulfatan la tad'u ilayhi at-tiba'. كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. وإذا قالوا
Lafzul ayati thabata bitawaturi alladhi la yumkinu fihi al-kadhibu wala al-khata'u fa thubutu tawatur fi naqli wudu'i anhu awla wa akmal. Wa lafzul ayah la yukhalifu ma tawatara min as-sunnah fa innal masha kama yutlaqu wa yuradu bihi al-isabah kadzalika yutlaqu wa yuradu bihi al-isalah kama taqulu al-arab tamassahtu lis-salati wa fil ayati ma yadullu ala annahu lam yurid bimashi ar-rijlaini al-masha alladhi huwa qasimul ghasli bal al-masha alladhi al-ghaslu qismun minhu fa innahu qala ila al-ka'baini wa lam yakul ila al-ka'abi kama qala ila al-marafiqi fadalla ala annahu laysa fi kulli rijlin ka'bun wahid kama fi kulli yadin mirfaqun wahid bal fi kulli rijlin ka'ban fayaqulu Allah ta'ala fayakunu ta'ala qad amara bil mashi ila al-'azamaini an-nati'aini wa hadha huwa al-ghaslu fa inna man yamsahu al-masha al-khassa ja'ala al-masha li zuhur al-qadamaini. Okey, ini semua Syekh nak istidlal bahawa ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ini dalalah ayat-ayat yang kalimah-kalimah yang tersebut dalam ayat ini semua sekali menunjukkan bahawa basuh kaki bukan sapu. Apakah istidlal yang dibawa oleh Syekh? Syekh kata, bagikan gambaran sebab yang kita bincang ni pun terlalu detail. Nak bagikan gambaran awal sebelum kita tengok satu persatu, kerana dalam terjemahan bahasa Melayu tak diterjemahkan. Dalam bahasa Arab Syekh bincangkan secara panjang. Jadi anda bagikan gambaran dengan masalah. Untuk satu, Syiah dan juga Khawarij salah sebab apa? Sebab tolak sunnah Nabi SAW yang mutawatir. Alasan mereka, kami hanya ikut ayat Quran. Sebab ayat Quran diriwayatkan secara mutawatir. Secara mutawatir. Dia Syekh kata, kalau Quran mutawatir, sunnah berkaitan dengan cara wuduk lebih mutawatir berbanding ayat Quranul Karim. Ini jawapan yang pertama. Yang kedua, Syiah kata, kami berhujah dengan ayat surah Al-Ma'idah. Kita tengok ayat berapa, kita tulis. Boleh tulis ke? Ayat 67. Jadi buka Quran masing-masing lah. Senang. Kalau tak, kita anda baru teringat nak tulis. Okey. Dia kena buka, baru kita nampak. Okey. Ayat 67. Okey, baik. Jazakallah khair. Okey. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati, semua dari Quran ya. Okey. Allah kata, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Okey. Tengok pada ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Bahagian anggota wuduk lain tak ada khilaf. Sekarang kita sedang bincangkan tentang bahagian kaki. Nak sapu atau basuh. Ini berkaitan dengan ayat wuduk. Kata Syiah, sapu. Ahli Sunnah kata basuh. Hujjah Ahli Sunnah pada riwayat pada bacaan qiraat kalimah wa arjulakum dengan baris atas mansub. Jadi ayat dia macam mana? Allah kata, ya wahai orang beriman, apabila kalian ingin solat, hendaklah kalian basuh muka dan kedua tangan, basuh muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sehingga ke siku. Okey, selesai. Dan sapu kepala kalian.
wa arjulakum, dan kaki kalian. Dan kaki kalian sapu ke basuh? Ikut pada baris arjulakum, baris atas, mansub. Sama dengan anggota sebelumnya. Allah kata faghsilu wujuhakum, bukan wujuhikum, wujuhakum. Sebab apa? Sebab dia mansub, maf'ulun bih. Wa aydiyakum, juga baris atas, ilal marafiq. Okey. Jadi ayat ni basuh muka, basuh tangan, dan bahagian kaki, bahagian kepala sapu, dan kaki barisnya atas juga, artinya basuh. Walaupun di tengah-tengahnya ada perkataan wamsahu birusikum, sapu kepala kalian. Tapi kita nak tengok ayat kalimah arjul, kaki ni ikut mana? Ikut basuh ke atau ikut sapu? Kata ahli sunnah ikut basuh. Sebab kalimah wa arjulakum, barisnya baris atas, mansub, sama dengan wujuhakum dan aidiyakum. Jadi muka basuh, tangan basuh, kaki pun basuh. Jadi kenapa ada wamsahu biruusikum di tengah-tengah? Kenapa tak ayat Quran sedang faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum, baru wamsahu biruusikum? Kan senang baris sama. Sebab jawapan ahli sunnah, sebab Allah SWT meraihkan tertib ketika wudu. Ayat tertib ketika wudu ini, hujah ni diambil oleh hujah mazhab Syafi'i secara khusus kerana mewajibkan tertib dalam wudu. Jadi kenapa ni dalil kenapa katakan wuduk ni wajib tertib? Sebab ayat ni Allah sebut tentang basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dan basuh kaki. Basuh kaki. Kalau ikut pada bentuk huruf, barisnya basuh. Tapi tiba-tiba ada kalimah yang bukan baris mansub, majrur, wamsahu birusikum kat tengah-tengah. Ikut bunyi macam letak arjulakum selepas pada aidiyakum ilal marafiq tu lebih sedap dengar kalau ikut bunyi. Tapi Allah letakkan wamsahu birusikum di tengah-tengah, sebab apa? Nak meraihkan tertib tadi. Tertib. Okey. Sampai sini faham? Hujah ahli sunnah. Syiah berhujah dengan riwayat, kata okey, fine, kalau itu jawapan kalian, kami pun ada jawapan. Qiraat, salah satu daripada qiraat yang mutawatir juga, diriwayatkan ayat ni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum. Ada tak? Ada. Jadi basuh muka kalian dan basuhlah kedua tangan sampai ke siku, sapukan kepala kalian dan sapukan kaki. Syiah kata ini pun riwayat mutawatir. Jangan main jawab orang Syiah. Ahli sunnah kata betul, riwayat mutawatir. Itulah yang kami maksudkan. Sapu tu basuh ketika kita wuduk, sapu ketika kaki terbuka, basuh. Ketika kaki pakai khuf, kita sapu. Ayat ni ceritakan pada kedua-dua keadaan. Kerana Nabi pernah wuduk ketika kaki terbuka, Nabi basuh, dan ketika Nabi pakai khuf, Nabi sapu. Ya, ayat Quran sempurna. Dan digabungkan Quran dengan hadis tidak bertentangan dan tak ada yang ditolak. Tak ada sunnah yang ditolak. Ikut pada Syiah, tafsiran dia ditolak satu sunnah Nabi SAW, iaitu sapu khuf ditolak. Mana dua benda tolak lah. Dan juga basuh kaki. Jadi macam mana, tafsiran mana yang lebih tepat? Tafsiran yang ayat Quran yang bersesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab Nabi mengajarkan Al-Quran, Nabi memahamkan Al-Quran, Nabi menafsirkan Quran, Nabi baca Quran dan Nabi tunjukkan. Jadi ayat Quran sama ada dengan baris arjulakum atau arjulikum, dua-dua cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arjulakum ketika kaki itu terbuka, arjulikum ialah keadaan ketika kaki sedang kita memakai khuf. Jadi tak ada masalah bagi ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu cukup di situ? Tak. Ibn Abil Is tambah lagi. Kata Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, ayat ni Allah sebut wa arjulakum ilal ka'baini, basuh kedua kaki sampai kepada dua ka'ab, dua mata buku lali. Kalau sapu tak kena pun ka'ab. Macam Syiah. Syiah kalau sapu cara Syiah, tak kena. Tak, kiri kanan tak ada cara Syiah. Kalau Ana tadi yang duk iklan tadi, stok tadi tu. Sebab Ana buka, Ana tengok Syiah buat ajar cara wudu. Anak dalam sempatan kereta tadi, saya nak tunjuk tak ada skrin. tak sedia untuk saya. Boleh tengok cara Syiah wudu. Memang dia sapu macam tu je. Kata Ibn Abil Is, nak kena sampai Ka'bain, kena basuh sepenuh lah baru kena dua Ka'bain. Menunjukkan bahawa ayat ni berkaitan dengan basuh kaki. Basuh kaki. Manakala jawapan ahli sunnah kata sapuan tu, kalau macam tu, sapu khuf pun tak kena buku lali. Jawapan Syiah balik, okey, settle, basuh selesai. Habis kalian kata ayat ni sapu, basuh dan sapu. Yang sapu tu tak kena buku lali juga. Dan jawapan dia sudah, ya, itu salah satu istidlal. Sebab tu kami kata sabitnya sapu khuf dengan sunnah mutawatirah. Manakala istidlal dengan riwayat jar ini hanya dilakukan oleh sebahagian ulama sunnah untuk menggabungkan sunnah dengan ayat Quran, gabungkan cara kedua-duanya, namun asas kepada sabitnya sapuan khuf adalah berdasarkan sunnah Nabi SAW. Jadi kita katakan jawapan secara ilmiah yang yakin kita bahawa ayat Quran ajar cara wudu, cara wudu macam mana Nabi ajar, dan Nabi tambah sunnah Nabi SAW ajar cara untuk sapu atas khuf. Secara lafaz tak ada lafaz khuf dalam Al-Quranul Karim. Manakala ada ulama sebahagian pada mazhab sunnah yang mengatakan bahawa riwayat jar mengisyaratkan kepada sapuan khuf hanya isyarat bukan nas. Jadi kalau tak terima, tak apa. Tak terima tu sebagai sapuan, tak ada masalah. Sebab kami mengatakan bahawa sapuan khuf ni sabit dalam sunnah yang mutawatirah. Nak terima, alhamdulillah, selesai. Jadi jawapan ilmiah ni ada jawapan yang tidak menerima perdebatan. Memang confirm Nabi sapu khuf, selesai. Tapi kalau isyarat, ada setengah pendapat berkata tak kena isyarat ni. Dan anak dalam bab ini memang bersamalah dengan hujah mengatakan bahawa dalam Al-Quran tidak disebutkan secara nas sarih berkaitan dengan cara sapuan khuf. Ini juga dalil yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah untuk beristidlal bahawa sunnah Nabi SAW adalah hujah yang tersendiri. Tak semestinya hadis Nabi, sunnah Nabi hanya menerangkan ayat Quran. Keadaan sunnah dengan Quran ni tiga keadaan. Kadang-kadang Nabi sebut suatu benda yang Quran dah sebut, itu menguatkan lagi apa yang Quran sebut. Kadang-kadang Nabi sebut satu perkara yang lebih detail untuk mensyarahkan ayat Quran. Quran sebut secara umum, Nabi detailkan lagi. Itu keadaan yang kedua, Nabi menafsirkan Al-Quran. Dan kadang-kadang sebahagian daripada hukum Quran tak sebut, Nabi ajar.
dan itu adalah sunnah yang tersendiri, sabit, dan kita tak boleh tolak sunnah walaupun tidak ada hukum dalam Al-Quranul Karim, kerana Nabi sendiri adalah penyampai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari Al-Quran wahyu ataupun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wahyu. Cuma cara penyampaian wahyu itu berbeza. Allah turunkan wahyu dalam bentuk Al-Quran, Allah juga turunkan wahyu melalui lisan Nabi, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang awal yang Syekh tegaskan awal-awal. Kemudian yang belakang ni, yang cerita tentang teknikal cara hujah ni adalah Syekh nak berhujah dengan dalil-dalil Syiah. Jadi kalau nak layankan Syiah kata baris bawah, Syekh kata itu lebih baik. Nak kata basuh kaki, sapu kaki saja lebih baik kata sapuan khuf, begitu saja. Tapi yang lebih tepat kalau mereka kata tak nak terima, nak tolak hujah tu sapuan khuf, kita balik semula kepada wajibkan mereka beramal dengan sunnah Nabi SAW. Dan kalau mereka kata Quran mutawatir, sunnah ni pun mutawatir. Mereka kata tak, Quran ni mutawatir, tak sama dengan sunnah. Syekh kata tak, mutawatir berkaitan dengan wuduk lebih banyak berbanding dengan, lebih kuat berbanding mutawatir ayat Quran itu sendiri. Artinya tidak ada ruang untuk mereka tolak ke pensyariatan sapu khuf. Ini secara gambaran yang ingin diberikan. Kemudian Syekh jawab lagi. Betul nak baca nak bagi jadi. Syekh jawab lagi. Syekh kata jawapan yang lain, kalimah bahasa Arab kalau sebut wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, kalau bagi bawah sekalipun, kata Syekh, tak semestinya kalimah masah tu masah artinya sapu saja. Dalam bahasa Arab pun kalau kata mereka kata tak, kami tak terima qiraat yang lain, kami nak berhujah dengan ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, kami nak juga gunakan yang ni. Cuba jawab. Syekh kata senang. Kalimah al-masah dalam bahasa Arab bererti sapu juga bererti basuh. Satu orang Arab kata tamassahtu lis-salah. Ni Syekh kata kama taqulul Arab tamassahtu lis-salah. Orang Arab kata aku tamassahtu, aku berwuduk untuk salat, tapi mereka gunakan kalimah tamassahtu, aku berwuduk untuk salat. Tamassahtu bererti tawaddatu, tapi mereka gunakan kalimah masah. Jadi sama ada dengan basuh atau dengan sapu, wuduk itu orang Arab guna tamassahtu. Jadi kalau macam tu, nak ikut mana satu? Ikutlah sunnah. Kalau nak gunakan ayat macam keliru, rasa keliru mana satu makna dia, yang mana sapu, yang mana basuh, nak kata sapu, tamassah, al-masah juga digunakan untuk basuh, jadi keliru. Saya kata kalau kamu keliru, ikutlah sunnah. Sunnah yang menentukan makna semana yang Allah kehendaki. Jadi penghujungnya, kalau nak ayat yang mudah, Quran tu clear, sesuai dengan apa Nabi sebut, tak ada masalah. Tapi kalau mereka permasalahkan, masalah pada pemahaman kalian. Jadi kita tak mampu, bahasa kita tak mampu yakinkan dia, kelirukan dia. Betul? Jadi ayat Quran jelas, cara Nabi wuduk jelas, tak bertentangan. Kita bagian hujah, bagi hujah. Kemudian dia datangkan hujah untuk keliru yang kita jawab. Last sekali dia kata, habis macam mana yang kami punya? Kami fahamkan begini, kami faham begini. Kita kata pahaman kamu keliru. Jadi cara pertama kita jawab supaya dia clear, faham idea kita. Cara kedua kita kelirukan fahaman dia. Last sekali dia pening. Dia tak ada jalan lain kecuali dia mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara ringkas berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh dalam bab sapuan khuf. Jadi kalau kata kepada hujah-hujah yang disebutkan, hujah-hujah yang lain berkaitan dengan bahasa. Jadi anda rasa cukup sampai sini kot, kerana tidak diterjemahkan. Kita ikut penterjemah lah. Yang lain tu hujah-hujah bahasa.
Nak takut anak syarahkan, dah faham-faham ni, kalau syarah terus lagi jadi pening. Jadi cukup sampai sini, kita masuk pada seterusnya seperti mana dalam terjemahan kita. Okey. Yang bagi kita tahulah cara jawab. Ya, cara jawab, satu, kita cerita tentang hadis mutawatir. Yang kedua, riwayat sama ada secara kalimah arjul tu mansub ataupun majrur. Kedua-duanya tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang nak tolak juga kalimah al-masah wa arjulikum, kita kata masah juga erti sapu dalam ayat Quranul Karim. Tak ada masalah. Baik. Kemudian kata Syekh, matan yang disebutkan okey, apa yang tuan-tuan perlu buat? Satu, wailun lil aqabi wa butulul aqdam minan nar, muka surat 203 tu anda sebut pada lepas, potong mana buang dia punya terjemahan. Sebab terjemahan salah 100%. Anda pun tak potong lagi sebab minggu lepas tak buat kitab. Itu pertama. Yang kedua, matan seterusnya pun salah. Beliau tidak membawakan, tidak menterjemahkan matan, tetapi yang ada dalam kurungan saja. Nampak tu? Disebutkan kurungan tapi tak sebut matan. Sepatutnya sebut matan dulu baru letak kurungan. Artinya tak sempat cek lah. Bukan penterjemah tidak faham bahasa Arab, tapi tak sempat nak cek sebelum cetak. Okey. Apakah matannya? Okey. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau, beliau kata wa naral masha 'alal khuffaini fis safari wal hadari kama jaa fil athari wal hajj wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Maksudnya, ini kena tulis, wal hajj wal jihadu madiyan ma'a ulil amri minal muslimin. Ibadah haji dan ibadah jihad ianya dilakukan bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin, birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah. Sama ada pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. La yubtiluhuma syai'un wa la yanqudhuma. Tidak ada sesuatu yang boleh membatalkan kefarduan haji dan jihad. Tidak ada sesuatu yang boleh membatalkan kewajipan haji dan jihad bersama waliul amar. Bukan begitu. Ini matanya. Kata Syekh apa? Selain dari bab safatul khuf selesai. Ini bab apa? Bab fiqh yang dimasukkan. Bab fiqh seterusnya yang juga menjadi perbincangan, bab berjihad dan juga bab melakukan ibadah haji bersama pemimpin. Kerana Syekh sekarang fokus pada golongan Khawarij. Khawarij tolak khuf. Pada masa sama Syiah pun tolak sapuan khuf. Jadi Syekh jawab pada kedua-dua kumpulan tadi. Seterusnya berkaitan dengan haji dan jihad. Haji dan jihad, ijma' ulama hanya bahawa haji dan jihad dilakukan berdasar bersama dengan pemimpin. Urusan jihad, urusan haji yang melibatkan seluruh umat Islam di dunia ini, perlu ada yang memimpin. Perlu ada pentadbir. Sampai ada orang kata Saudi dah tak Islamik, lepas tu tak nak pergi haji, tak nak pergi jihad, tak nak ikut sebagainya. Ini salah. Ini bukan buku ni bukan buku Saudi. Ni buku ada zaman sejak dulu lagi. Jadi jihad dan haji
atau haji dan jihad dilakukan atau dilaksanakan di belakang pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat. Walaupun dia pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat. Jahat artinya artinya pemimpin mukmin yang baik, yang soleh, atau fajir, dia orang mukmin muslim tapi banyak buat benda maksiat. Tetap kita perlu melakukan ibadah haji di belakangnya dan juga jihad di belakangnya. Tak boleh mencabut ketaatan daripada mereka dan tak boleh melakukan ibadah haji terpisah daripada apa yang mereka tetapkan. Tetap kena taat. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Siapa kata ni? Ni matan ke syarah? Matan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Jadi matan. Jadi cerita berkaitan dengan pemimpin baik tak baik ni sejak pada zaman Uthman dah cerita dah. Pemimpin begini begitu, tak puas hati, sampai bunuh Sayyidina Uthman, tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Ada lagi ke orang lebih baik pada Uthman dan Ali? Tak ada. Ni Khulafaur Rasyidun. Kalau kita mengharapkan pemimpin sempurna baru kami taat, sampai kiamat tak ada pemimpin yang boleh ditaati. Kalau prinsip tu dia guna pakai. Orang kata Salafi bawa cerita taat pada pemimpin, taat pada pemimpin. Dia tak tahu zaman sekarang ni pemimpin tak macam dulu. Ini cerita dulu lah ni. Ini cerita dulu. Khawarij wujud sejak pada zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali. Wujud pada zaman Umayyah, cobaan untuk membunuh khalifah Umayyin. Banyak kisah dalam sejarah Umayyin, begitu Abbasiyin. Malah berterusan, tiap-tiap zaman ada sahaja orang tak puas hati dengan pemimpin, nak bunuh pemimpin. Alasannya mereka ni tak ikut hukum Islam. Mereka ni dah menyeleweng, dan perkara itu berlaku. Waktu kita dengan seruan yang sama sejak pada zaman Abu Ja'far At-Tahawi sampai sekarang, sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang muslim hendaklah mentaati pemimpin selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz cerita tak pemimpin suruh ikut mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, dia nak ikut Salafi juga. Anak kena. Macam mana nak jawab? Dah menjadi ketetapan di sini untuk pertamanya secara kemasyarakatan, anda sebut banyak kali lah. Sebab tu anda di dalam convention anda setuju. Kalau kita dalam bab kenegaraan dan kemasyarakatan, kita kena rangkulkan semua mazhab yang besar. Sama ada ahli hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua sekali setuju bahawa Al-Quran, Sunnah sebagai tonggak dan mengikut salafus salih. Tapi secara ilmiah, dalam majlis kita secara spesifik, secara ilmiah dan hujjah, kita dapati bahawa yang bab perselisihan antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah tak banyak banding dengan semua mazhab yang lain. Tempat mereka berselisih itu, kita dapati ahli sunnah Athariyah lebih tepat kerana mereka berhujjah dengan Al-Quran dan hadis keseluruhannya. Tempat khilaf antara Asy'ariyah Maturidiyah adalah bab ilmu kalam. Pada part-part melibatkan ilmu kalam, sama ada berkaitan sifat, berkaitan dengan beberapa tempat lain berkaitan dengan jabar atau fa'alul ibad sebagainya. Kita kata itu merupakan kesilapan, salah. Jadi dalam keadaan kita tidak mengeluarkan mereka daripada Islam yang umum, kita juga tetap menyatakan yang tepat, yang hak adalah apa yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa tak ikut je pemerintah? Kerja pemerintah atau mufti dan yang seumpamanya adalah berijtihad dalam bab-bab ijtihad. Manakala bab nas yang dah sabit dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', tidak ada ruang ijtihad. Kita tetap meneruskan nas, menyampaikan nas. Sebab tu
dalam keadaan kita tidak mencabut ketaatan, kita menghormati, kita segala perkara, kita tetap menyatakan kalau bab ini ada nas, tak boleh, tidak ada seorang pun yang boleh ijtihad berlawanan dengan nas. Bab yang lain tetap kita hormat, tetap bersama. Tapi bab menyampaikan hak, bab berkaitan dengan perkara yang dah diijma'kan oleh salafus salih, bab-bab berkaitan dengan nas, kita tidak terima ijtihad yang berlawan dengan nas. Jelas? Jadi kita tetap taat. Bukan kita tidak memperolok-olokkan, kita tetap taat, mengajar umat untuk menghormati badan berautoriti sebagainya. Ini tetap kekal. Cuma dalam menyatakan pandangan, kita tetap mendahulukan, letakkan Quran ke atas, kemudian sunnah Nabi SAW, kemudian bab yang diijma'kan, kemudian baru kita pergi pada bab yang melibatkan qiyas dan ijtihad. Jadi oleh kerana tak semua orang mampu mencapai level mujtahid dalam bab ijtihad, maka kita perlukan kepada seorang mufti, perlukan kepada ulama untuk melakukan ijtihad. Tapi kalau ijtihad itu bertentangan dengan apa yang dah ada kat Quran, sunnah dan ijma', kita tetap meletakkan Quran, sunnah, ijma' di atas. Sebab itulah salafiyah di mana-mana tetap menyatakan akidah yang benar adalah akidah salafiyah, walaupun berada di negeri Iran sekalipun. Walaupun hidup di negeri Syiah, mereka tetap pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam keadaan mereka tetap taat pada pemerintah di sana secara kenegaraan, secara undang-undangnya tetap taat. Kita tak boleh kata negara Syiah, jadi orang-orang Syiah yang ada, orang-orang ahli sunnah ada kat Iran kena lawan dengan kerajaan sana. Tak, tetap kita kata kerajaan tu sah dan dia masih Muslim, secara umum lah, secara mana ni, secara begitu jelas, maka mereka perlu taat bermimpi Muslim di tempatnya dalam keadaan mereka tetap menegakkan akidah yang benar. Manakala berkaitan dengan urusan ijtihad, cukaian, kena bayar cukai, kena ambil lesen, kena apa semua sekali urusan-urusan lesen dan lesen kenderaan dan sebagainya, tetap mereka kena ikut pada pemerintah, ijtihad pemerintah. Bab ibadah, nas. Jangan pula, kami duduk kat negara Syiah, kami nak semayang ikut cara Syiah. Tak. Semayang ikut cara Nabi. Bab akidah, bab ibadah, bab nas. Mana boleh kita ikut siapa-siapa, ikut Nabi. Sebab itulah kita bukan sekadar pada golongan Syiah. Hatta dalam ahli sunnah wal jamaah, mazhab yang 4 sekalipun, kita tetap ikut mazhab, belajar semua sekali. Tapi kalau didapati ada suatu perkara yang bukan ulama 4, tapi di furu' ulama dah pecah sejak daripada zaman taksis mazhab sampai pada zaman intishar, sampai pada zaman ashabul wujuh, sampai pada zaman golongan yang mengistisarkan mazhab, sampai kepada golongan yang mensyarahkan, sampai pada zaman hawashi, yang kemudian sampai pada zaman sekarang ni, mana zaman dipanggil zaman jumud. Zaman jumud artinya tak ada ruang ijtihad, ikut sekatu-katu syarahkan saja apa yang ada, dipanggil istilah tu lah zaman inhisar, zaman ke belakang. Fiqh mazhab dah tak ada lagi perbincangan yang berbentuk ilmiah dan istidlal, hanya ikut. Sama zaman mana sekalipun kita ikut. Inilah zaman pembentukan mazhab, zaman ulama berijtihad. Namun tetap prinsipnya sama, dahulukan Al-Quran dan sunnah ijma'. Jadi kita ikut semua sekali apa yang ulama sebut, tapi sampai pada bab akidah, bab ibadah, tak boleh kompromi. Bila ada di kalangan ulama mazhab, ashabul hawashi, ataupun siapa-siapa yang kemudian sebutkan amalan-amalan yang tidak ada sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah, kita tanyakan dalil. Kalau ada dalil, tunjukkan. Kalau tak ada dalil, kami tak berani buat. Walaupun ada dalam kitab. Kita tak boleh paksa orang ikut, ni ada dalam kitab. Itu mana dalilnya? Tak semestinya dalil jumpa. Ada kemungkinan datang daripada Nabi SAW. Ya kan? Dalil kemungkinan, bukan dalil. Kemungkinan itu hukum asal pada semua bab. Hadis dhaif pun kemungkinannya betul, hadis maudhu' pun kemungkinannya betul. Apa beza dengan sufi yang buat benda Nabi tak ajar tu ada kemungkinannya? Mimpi guru saya, mimpi dia confirm ke salah? Ada kemungkinan betul. Dia guru dia ijtihad, guru saya dapat ilham, pergi sekian-sekian.
buat amalan sekian, ilham guru saya. Kata tak betul. Ada 100% ke tak betul? Mungkin ada ilham yang betul. Kalau main mungkin, tak ada satu benda yang selesai. Sesuatu yang mungkin itulah yang memerlukan pada dalil untuk meyakinkan. Sama. Jadi ilmu kita, dalam bab, semua bab, kita kena cari dalil. Kerana bab mungkin, kalau bab yang mustahil, confirm kita tolak dah. Tapi kalau bab yang ada kemungkinan, itu yang perlu kita isbatkan, apa yang kita sampaikan, kita sabitkan. Jangan gunakan dalil mungkin. Mungkin sahaja. Walaupun tak jumpa ayat Quran, tak jumpa dalil, tak jumpa hadis, tak jumpa sanad, tapi mungkin sahaja datang. Sampai bila nak pakai mungkin? Sebab tu cara kita mengikut mazhab, ulama-ulama dakwah mengajarkan kita supaya kita wala kepada dalil itu utama. Ikut semua sekali. Tapi kalau walaupun guru kita cakap satu benda, orang yang kita muliakan cakap perkara tak ada dalil, kita minta. Tak jumpa, katakan tak jumpa. Belum jumpa, katakan belum jumpa. Kita cari lagi yang tak jelas amalan. Kerana dia berkaitan dengan urusan ibadah. Ibadah ini tauqifi. Dia berkaitan dengan urusan akidah tauqifi. Tapi berkaitan ijtihad biasa, kita terima je. Nak cerita bab perbankan ke, muamalat ke, bab ni, kita ruang luas untuk ikut ijtihad. Tapi bila bentuk ijtihad bab ibadah, bacalah ayat ni, ayat tu tak ada dalam Quran Sunnah, amalkan ini itu, berkaitan dengan ibadah, berhati-hati. Kerana urusan ini tauqifi. Ada dalil yang jelas baru kita amal. Tak ada dalil, kita tak berani amal. Adakah? Kalau macam tu, banyaklah amalan yang korang kata bid'ah. Kami tak kata bid'ah. Kami kata kami tak nak buat. Benda yang jelas, confirm tak bid'ah. Benda tak jelas, mungkin bid'ah, mungkin tidak. Tapi kita mengambil janib berhati-hati. Lebih berhati-hati. Kalau betul, tak ada dalil, buat bid'ah. Yang kalian buat itu confirm benda yang Allah wajibkan, yang benda Nabi SAW sunnah, apa yang Allah wajibkan, apa yang Nabi ajarkan, sunnah yang sahih, dah sempurna hidup kita dengan yang sahih. Kemudian ada benda yang tak jelas, tak tahu sabit tak sabit, mungkin ini dan itu, pendirian kita nak amalkan ke kita nak KIV kan? KIV kan? Jadilah cara agama. Sebab apa bab ni bukan bab ijtihad. Bab amalan-amalan ni bab apa? Bab tauqifi, bab ibadah. Jadi kalau jumpa ianya sahih, baru kita terima. Orang kata habis ada ulama buat, mungkin dia jumpa, ada mungkin. Nak husnuzan, boleh husnuzan. Mungkin salah. Husnuzan macam-macam. Mungkin dia tersalah, mungkin dia tak perasan, mungkin dia terikut, mungkin dia jumpa dalil tapi kemungkinan macam-macam. Kita kena hidup di atas dunia nyata, dunia ilmiah, iaitu yang mana ada bukti kita terima, tak ada bukti kita KIV kan. Terbukti salah, kita tolak. Bila terbukti batil, oh rupanya Syiah aja. Oh rupanya memang ni Khawarij punya ni, oh memang buktinya ini datang memang bid'ah, memang jelas-jelas, tolaklah. Yang mana tak jelas KIV kan, bukan amalkan. Bukan ajarkan, bukan sebarkan. Ini orang yang ikut 100% apa yang ada kat kitab tanpa ada manhaj. Kita ikut 100% cara ulama ijtihad, tapi bab-bab berkaitan dengan bab tertentu kita kena ada manhaj yang jelas. Golongan salafiyah dan dakwah salafiyah berdiri di atas dalil. Jadi dalam bab-bab yang perlu dalil, kita kena tegas cari dalil. Itu yang membezakan bermazhabnya seorang salafi dengan bermazhabnya seorang yang tidak salafiyah. Kerana gerakan salafiyah dan dakwah salafiyah ini mengajak manusia kembali kepada agama yang murni, yang berasaskan Quran dan Sunnah. Jadi yang tinggal bab yang tak jelas, kita letakkan dia bab tidak jelas. Bab yang batil, katakan batil. Bab yang salah, katakan salah. Bab terpengaruh Syiah, katakan dengan Syiah. Jangan masuk, jangan campur adukkan. Benda tak ada dalil, kata inilah dia kesan daripada salafus salih. Salaf tak buat aja kat salafus salih. Atas alasan apa? Tak
Tak ada ulama cakap sendiri, mesti diambil pada sebelumnya sampai pada Nabi. Itu andaian. Kami nak tahu dengan jelas amalan ini dinukilkan secara jelas. Jadi oleh kerana dalil-dalil ada depan mata kita, kita hukum ikut dalil dan ikut ilmiah. Kemungkinan itu letakkan di tepi sebagai salah satu daripada asas untuk mengkaji, bukan untuk menyatakan itu betul atau salah. Kalau prinsip kita semua mungkin, itu yang terjadi. Semua hadis asalkan ada hadis, pakai semua. Hadis pun kita pilih, boleh kita terima, boleh tidak. Kita ada hadis yang ketika kan, macam mana pula dengan qaul ashabul hawashi yang kemudian sangat jauh mutaakhirin, yang mana ulama-ulama fiqh dan usul sepakat kata zaman mereka syarahkan kalam-kalam yang ada pada matan-matan tertentu itu, zaman tu sampai zaman inhisar, zaman hukum fiqh tak sama dengan zaman yang awal dahulu. Kerana kelemahan umat zaman tu, jadi ulama terpaksa cukup pegang dengan yang ni, syarahkan yang tu cukup. Itu hanya keperluan pada zaman, kerana manusia tak mampu untuk kenal dalil. Tapi bukan itulah yang hendak diamalkan, walaupun berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Ibadah kembali pada asal, ikut kepada dalil. Jelas? Kerana orang bawa, kalau macam tu Ibn Taymiyah pernah amalkan sekian dan sekian, mana dalilnya? Ibn Qayyim sama, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Qudamah, siapa saja tak ada dalil, kita katakan kita sangka baik dengan mereka. Mungkin mereka betul, mungkin mereka salah, mungkin sebagainya. Mungkin itu yang mereka juga, tapi kita berdiri di atas nas, berdiri di atas ilmiah. Kalau ada diajarkan, kita ikut. Kalau tak, kita kata rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah akhta fi hadzal bab. Tenang, beliau tersalah dalam bab ini. Kita bukan ajak bila kata salafi ni, Ibn Taymiyah tak salah. Tak pernah ada seorang salafi kata Ibn Taymiyah tak salah, Ibn Qayyim tak salah. Malah ulama-ulama dakwah kemudian selalu mengatakan rahimahullah Syekhul Islam qad akhta'a fi hadzal bab. Rahimahullah beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau dah bab ni beliau tersalah. Itu perkara biasa dalam bagi orang yang ikut manhaj salaf. Jadi ramai orang zaman sekarang pergi cari korek kesalahan Syekhul Islam untuk kata, tengok, kau kata Ibn Taymiyah salah lah. Sama, yang lebih teruk dia bukan korek kesalahan Ibn Taymiyah, dia korek kesalahan yang dirasa salah zaman salaf tu. Salaf semua betul ke? Dia pergi cari korek dalam sejarah yang mana boleh kata salah. Semua salafus salih akan dicari. Ada yang korek kesalahan Abu Hanifah, ada yang pergi korek kesalahan Ibn Khuzaimah, ada yang pergi korek kesalahan Qadhi Iyad, ada yang pergi korek. Kita kata kita hidup di atas ilmiah. Ulama yang apa yang dah berlaku, ulama dah sediakan, dah berjasa, hormat mereka, terima apa yang mereka salah, apa yang mereka silap dan sebagainya. Kita cari keuzuran untuk mereka. Tak jumpa keuzuran, kita husnuzan. Mungkin kita tambah husnuzan, mungkin jumpa dalil, kita tak jumpa lagi, kita bagi kemungkinan. Tapi tidak berarti kita terima. Husnuzan tak boleh kita terima. Kita tetap berada di atas kaedah ilmiah yang jelas. Kalau jumpa mereka salah dan berikan keuzuran, mungkin hadis tak sampai, mungkin sekian dan sekian, kemungkinan tetap dalam keadaan kita tetap hormatkan mereka. Dalam bab ruqyah penting. Terima kasih soalan dia cantik. Bab ruqyah, bab berkaitan dengan ruqyah, dia tidak macam bab ibadah. Bacaan Quran dibaca dengan tujuan ibadah, nak dapat pahala, itu tauqifi. Tapi bacaan Quran dengan tujuan untuk penyembuhan, itu bukan tauqifi. Jelas? Ada benda yang Nabi ajar. Ada benda yang orang sakit dia baca ruqyah ayat tertentu. Kat situ adanya tajribah, diterima mujarabah. Dan banyak benda yang dikaitkan dengan Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah berkaitan dengan benda-benda tajribah tadi. Tajribah. Kerana beliau selain daripada seorang jihad fi sabilillah, beliau juga ruqyah orang.
tolong orang ruqyah baca ayat ni. Ayat ni apa, kalau ada ulama baca sembuh. Dari segi bab amalan. Bab amalan, bab ruqyah, dan juga bab-bab berkaitan dengan bacaan Quran dengan tujuan untuk penyembuhan, itu lebih terbuka. Cuma kita kena masih terikat dengan kaedah ruqyah ni bila sakit. Bila sakit berubat. Bukan kita ruqyah untuk bersihkan hati, untuk bijakkan anak. Itu buat doa lain. Ruqyah berkaitan bila adanya sakit. Jadi bila kita perlu letakkan dawabit supaya orang tak gunakan alasan kerana tak perlu pada dalil pergi buat apa-apa suka hati. Buat amalan suka hati. Tak, kita tak letakkan ni. Kalau perlu ada keperluan kita ruqyah. Ikut yang Nabi ajar. Ikut yang ada dalam hadis dan sebagainya. Cukup. Tak kata habis ada amal-amal sekian. Tak apa. Kalau nak amal yang menjarabat, amal untuk diri sendiri dengan pengalaman sendiri. Nak tiru ulama, tiru. Tapi dengan kadar tertentu, bukan bebas. Apa yang mereka tak pernah buat, kita buat. Kerana kita tak nak orang gunakan alasan bab ruqyah ni untuk buka pintu pada bab bid'ah yang banyak. Atau bab iddi'a'il ghaib. Tunjuk perkara ghaib pula. Yang tembak pistol, sebagainya. Kan? Oleh kerana tak ada dalil, tak wajib pada dalil bab ruqyah, ambil pistol tembak. Mau. Kita kata itu dah lebih daripada apa yang diamalkan. Kita amalkan Quran dan ayat Quran yang dengan betul, kita takkan nampak benda yang pelik-pelik. Amalkan dengan cara yang benar. Jadi bab ruqyah ni macam mana sekalipun, cara ruqyah yang Nabi ajar, doa-doa Nabi ajar dan sebagainya, mengikut pengalaman orang mengamalkan pun dah cukup. Sebab tu kita husnuzan, cara menjarabat yang berkaitan ruqyah ni ada sedikit kelonggaran. Cuma kelonggaran tersebut digunakan pada kadarnya, lebih baik kembali pada ruqyah dan cara yang memang ada dalil, itu lebih sempurna dan terbukti ianya berkesan. Jadi ruang kat mana? Kalau ruang sikit amalan yang tidak jauh sangat lari, contohnya guna daun bidara untuk ubat sihir, contoh. Ada ruang. Nak cari dalil tak jumpa. Yang tak sampailah tabur satu rumah dengan satu ni. Dia akan jadi benda tu pelik. Islam ni bukan benda pelik. Setakat kita juga tidak menolak ilmu dan takhasus dalam bidang tertentu berkaitan dengan bab-bab yang ada ruang untuk ijtihad atau ada ruang untuk beristidlal dengan tajribah atau pengalaman. Jelas ya? Baik. Tapi tak boleh gunakan tajribah bab-bab yang menyelisih sunnah. Sunnah Nabi dah ada, dah ajarkan, kemudian diajarkan tajribah sekian dan sekian. Tak bolehlah. Bab dah ada sunnah, Nabi dah ajar, ikut. Tapi bab-bab tertentu, pengalaman tertentu akan ada. Kita temukan ulama lebih terbuka dalam bab ruqyah dan bab-bab ruqyah dan sebagainya. Mereka gunakan pengalaman mereka dalam mengubati. Kalau antum masuk dalam bidang ruqyah, automatik kita akan bergantung pada tajribah. Automatik. Secara kita tak sengaja. Contoh, nak bagi satu supaya tutup. Ana pernah dululah bila orang minta ruqyah, nak ruqyah. Ada satu orang ni, bila tengok dia, badan kita jadi macam kena tembak dengan racun. Rasa macam kena elektrik. Kalau biasa kita baca orang tu dia cakap buat muka sana sini, syaitan, jin dia buat, kan? Kita tengok muka dia dah teruk, tak sampai kita. Tapi pengalaman pernah sekali, dia tak tahu panggil apa. Kalau orang ubat tu mungkin jumpa kan. Mata dia tu, kalau bertentangan mata dengan dia, badan kita rasa macam kena karen. Terkejut. Jadi kita jadi takut untuk ni. Jadi sambil baca, nak buka mata kita pula takut. Sebab kalau tengok mata dia, badan kita rasa sejuk tu datang macam kena karen, tapi sejuk lah, bukan elektrik. Satu badan kena. Jadi pengalaman peribadi lah. Jadi dalam masa tu rasa takut timbul. Tapi ni kan syaitan. Ni syaitan, ayat Quran kata. Ni ayat Allah. Takkan kita pula nak tutup mata dia pula yang ni kan. Jadi anda pengalaman anda masa tu, anda terus tengok muka dia, anda baca bismillah Allahu akbar,
ana ludah ke mata, tiup ke mata dia kan. Dia tengah buka jalan Bismillah. Last sekali tak buka mata sampai ke sudah. Sampai dia sedar. Oh, lain kali jumpa macam tu lagi. Pernah kalau kita jumpa Bismillah, tiup kat mata, tutup mata. Tahu dah. Tak ada dalil tapi pengalaman jumpa jenis macam ni, Bismillah, tiup je. Kan? Kadang-kadang geram sangat ludah juga. Kan? Jadi kadang-kadang betul lah bab ini, bila bab tak ada dalil, kadang-kadang kita terpaksa melakukan perkara. Sebab apa? Nak buat cara macam mana lagi? Jumpa macam tu lagi. Kita dah ada pengalaman, cara macam ni boleh kalahkan jenis sihir ke atau jenis ini. Jadi ada ruang. Tapi janganlah sampai bebas buat satu benda yang sangat pelik dalam agama ini. Supaya kita tak naklah agama ini dikaitkan dengan perkara-perkara khurafat. Kerana pintu khurafat itu datang daripada perkara yang asalnya diberi ruang kelonggaran sedikit, mereka buka sangat luas. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.